Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bina'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan limpah dan kurnianya, maka Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita lagi dalam siri-siri tazkirah online ini sebagai menambahkan ilmu pengetahuan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua akan selamat daripada azab siksa kubur dan azab kesengsaraan di akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada kali ini kita akan membawa satu tajuk berkenaan dengan sembahyang juga, yaitu sembahyang sunat yang namanya sembahyang sunat tahajud. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa perlunya kita mengerjakan sembahyang sunat ini? Kerana seperti mana yang telah kita perkatakan dahulu bahawa sembahyang sunat ini dia dapat membantu. Sembahyang sunat ini dapat membantu kepada sembahyang fardu kita yang tidak sempurna. Kata ulama, sembahyang sunat ini dia dapat menampal kelemahan, kecacatan sembahyang fardu kita yang tidak sempurna itu. Sedia maklum tuan-tuan sekalian bahawa di akhir zaman ini memang payah sekali untuk kita khusyuk. Memang payah sekali untuk kita khusyuk. Kerana apa? Kerana ujian, cobaan, dugaan di dunia di akhir zaman ini terlalu banyak. Terutama godaan-godaan yang ada berkaitan dengan pandangan mata. Melihat itu, melihat ini. Melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala terlalu mudah di akhir zaman ini. Maka oleh kerana itu, umat Islam di akhir zaman amat payah dan susah untuk khusyuk di dalam salat. Oleh kerana itu, banyak kelemahan dan kecacatan ketika menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang fardu ini. Sebab itulah di dalam Islam digalakkan kita untuk mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang-sembahyang sunat yang mana sembahyang sunat ini dapat menutupi segala kelemahan, kecacatan sembahyang fardu kita. Untuk mudah faham, seumpama kita membuat rumah yang dibuat daripada kayu, umpamanya. Tiba-tiba dinding rumah kita rosak, dinding rumah kita jatuh, hilang, tidak sempurna dinding rumah kita itu, akhirnya terlihat oleh orang ramai masuk ke dalam rumah kita kerana dinding rumah kita yang rosak. Maka bagaimanakah kita untuk menampal dinding rumah yang rosak itu? Cara untuk menampal dinding rumah yang rosak itu ialah, kalau rumah itu dibuat daripada kayu, maka tampallah dengan kayu, dengan papan. Tampal ia dengan papan dan kayu. Begitu juga kalau rumah itu dibuat daripada simen, dinding simen, bila dinding simen itu rosak, tampallah ia dengan simen. Bolehkah dinding rumah kayu itu ditampal dengan simen? Tidak cantiklah ia dan susahlah ia. Begitu juga rumah simen yang dibuat daripada batu simen ditampal dengan kayu, tidak cantiklah ia dan tidak sempurna ia. Maka sebagai perumpamaannya, begitulah dengan sembahyang fardu kita ini. Maka kita tampal ya tuan-tuan dengan
sembahyang-sembahyang sunat. Ya. Jadi pada kali ini kita akan membincangkan kelebihan sembahyang sunat tahajud. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, yang maksudnya salat 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam yang akhir lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Dan jika tidak memberatkan umatku, maka pasti aku wajibkan bangun malam buat mereka. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, yang diriwayatkan daripada Abu Dzar, berpuasalah pada hari yang amat panas untuk hari kebangkitan, dan kerjakan salat 2 rakaat dalam kegelapan malam untuk menghindari ketakutan di dalam kubur. Semua hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Tuan-tuan, inilah di antara amal ibadah kita yang kita akan bawa besok di akhirat, sebagai bekal kita di akhirat. Ini di antaranya. Banyak lagi amalan-amalan yang lain, tetapi ini di antara amalan-amalan yang kita akan bawa insya-Allah besok bila kembali besok pada Allah dengan amalan seperti ini. Sebab Allah pun berfirman dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kemudian sembahyang tahajud ialah jenis sembahyang sunat yang hanya dikerjakan pada waktu malam sahaja, yaitu setelah bangun dari tidur, dan sebaik-baik waktunya ialah selepas tengah malam. Selepas tengah malam, di sepertiga malam. Dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan tidak dihadkan banyaknya. Artinya tidak dihadkan berapalah kita nak sembahyang sunat tahajud tu, berapa rakaat pun boleh, tidak dihadkan ya. Kita buatlah mengikut kesanggupan kita ya masing-masing insya-Allah. Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengerjakan sembahyang tahajud ini. Di antaranya ayat Al-Qur'an ini kita baca ya. Dalam surah Al-Isra ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra. Maksudnya, dan dari sebahagian malam hendaklah engkau bersujud, yakni menunaikan sembahyang dan meninggalkan tidur sebagai tambahan kepada sembahyang fardu bagi kamu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu kepada kedudukan yang terpuji. Maka dengan perkataan nafilah, ya nafilah tadi yang terdapat dalam ayat ini, nafilah yang terdapat dalam ayat tadi menjadi satu dalil yang menunjukkan bahawa sembahyang tahajud itu sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat muakkad. Kerana ia hanya sebagai tambahan kepada sembahyang fardu, itu hukumnya adalah sunat muakkad, yakni sunat yang sangat-sangat dituntut. Kemudian Allah berfirman lagi dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fasjud lahu wassabbihu lailan tawila. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan pada sebahagian malam bersujudlah, yakni sembahyanglah kepadanya, dan pujilah dia, yakni Allah, pada sebahagian malam yang panjang. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, banyak hadis kita sebut ya, sebagai dalil ya, membuktikan bahawa sembahyang tahajud ini memang sangat dituntut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqama ahadukum minal lail falyaftah salatuhu bi rak'atain." Rawahul Muslim, ya hadis riwayat Muslim. Artinya,
Bila seseorang di antara kamu telah bangun di waktu malam, maka hendaklah ia mulai bersembahyang 2 rakaat. Kemudian tahajud ialah sembahyang sunat yang paling afdal. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun mengatakan di antara sembahyang-sembahyang sunat yang paling afdal adalah sembahyang sunat tahajud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata ia, "Lamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu shalah afdalu ba'dal maktubati qala as-salatu fi jawfil lail." Maksudnya, ketika ditanya orang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sembahyang lebih utama selain daripada sembahyang fardu yang 5? Maka jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembahyang tengah malam, yakni sembahyang tahajud. Ya, hadis rawahul Muslim. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, saya bacakan maksudnya. Allah Ta'ala sayang pada orang lelaki yang bangun malam, kemudian mengerjakan salat dan membangunkan istrinya. Dan kalau istrinya itu enggan bangun, dia percikkan air ke wajah istrinya itu. Dan Allah Ta'ala sayang pula kepada orang yang perempuan yang bangun malam, kemudian mengerjakan salat, lepas itu membangunkan suaminya, maka suaminya bersalat. Dan kalau suaminya itu enggan bangun, maka dia percikkan air ke wajah suaminya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang bersembahyang tahajud ini mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan maksudnya. Barang siapa mengerjakan salat malam dengan membangunkan salat, maka Allah akan memuliakan dia dengan 9 kemuliaan. Orang yang bangun malam ini, yaitu orang bangun malam termasuklah menunaikan salat tahajud, maka Allah akan bagi dia dengan 9 kemuliaan. 5 kemuliaan di dunia dan 4 kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di dunia itu ialah dia dijaga Allah dari sebarang bencana. Ya, orang yang bangun malam menunaikan salat tahajud ini, Allah jaga dia daripada sebarang bencana. Yang kedua, ternampak pada wajahnya tanda-tanda orang yang taat kepadanya. Terdapat tanda-tanda di wajahnya orang yang taat kepada Allah, ya. Bukan tanda bekas dahi sini, ya. Kata ulama, tanda bekas seperti hitam di dahi ini, itu tidak semestinya orang itu banyak sujud pada Allah SWT, tidak. Dan tidak semestinya orang itu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kerana ulama-ulama ul-amilin, ulama-ulama yang saleh, ya, yang kuat bangun malam, yang sembahyang malam, tidak terdapat sebarang cerita mengatakan bahawa dahi mereka berbekas. Tidak. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ini ternampak pada wajahnya tanda-tanda ketaatan orang-orang saleh, terlihat di wajahnya. Bukan tanda bekas dahi itu, ya. Hitam, bukan. Yang ketiga, disukai oleh semua hamba Allah yang soleh-soleh dan oleh manusia kesemuanya. Orang yang melazimkan bangun malam ini disukai oleh semua hamba Allah, ya. Semua hamba Allah suka kepada dia, terutama orang-orang saleh dan semua manusia suka padanya. Yang keempat, lisannya mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah, kebijaksanaan. Orang yang melazimkan bangun malam ini, lidahnya pun berkata dengan baik, lisannya pun, kata orang kalau bercakap, kata-katanya manis, ya. Bahkan ada yang mengatakan masin. Makna masin ni, setiap dia berkata-kata, benda tu boleh berlaku.
Ini kebanyakannya berlaku kepada orang-orang alim, para alim ulama, aminin, orang-orang soleh dan para wali-wali Allah, ya. Yang kelima, dia dijadikan orang yang bijaksana, yaitu diberi kefahaman yang sempurna. Kefahaman terutama dalam soal-soal agama lah, ya. Kemudian apakah kemuliaan di akhirat? Ada 4 kemuliaan di akhirat bagi mereka yang melazimi bangun malam dan menunaikan salat tahajud. Yang pertama, dia dikeluarkan dari kuburnya pada hari akhirat dengan wajah yang putih berseri. Dikeluarkan dari kuburnya pada hari akhirat dengan wajah yang putih berseri. Yang kedua, dia dimudahkan tentang hisabnya di padang mahsyar kelak. Subhanallah. Orang yang melazimi bangun malam kemudian menunaikan salat tahajud ini, Allah mudahkan besok di akhirat hisabnya di padang mahsyar. Tuan-tuan, seperti mana yang saya ceritakan dalam kuliah-kuliah sebelum ini tentang huru-hara di padang mahsyar, tentang dahsyatnya padang mahsyar ini, yang mana semua makhluk berkumpul di situ. Semua makhluk manusia yang Allah ciptakan dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga makhluk yang paling akhir sekali, tak tahu siapa akan berkumpul di padang mahsyar. Bukan setakat manusia, tuan-tuan, bahkan makhluk jin pun akan berkumpul di padang mahsyar. Semua daripada Allah ciptakan jin yang pertama hingga akhir, siapa wallahu alam, Allah akan kumpulkan di padang mahsyar. Bukan setakat jin, tuan-tuan, bahkan syaitan-syaitan, iblis, Allah akan kumpulkan di padang mahsyar. Bukan setakat manusia, jin, syaitan, bahkan binatang-binatang, haiwan-haiwan pun Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan di padang mahsyar. Sebab itu padang mahsyar itu menjadi huru-hara dengan keadaan makhluk yang Allah kumpulkan di padang mahsyar. Semua makhluk itu dalam keadaan takut pada Allah, tunduk dan takut pada Allah, gerun melihat kuasa Allah SWT. Bahkan makhluk yang berada di padang mahsyar ini, tuan-tuan, tidak berkata-kata langsung sebelum ada selesai penghisapan. Tidak berkata-kata kerana takut kepada Allah, melihat keagungan dan kebesaran Allah. Maka makhluk ini diciptakan dalam kitab, mereka berada 50.000 tahun berada di dalam suasana huru-hara di padang mahsyar itu. Subhanallah. Ya, saya tidak menceritakan lebih dalam pasal padang mahsyar, kita nak ceritakan bab salat tahajud, ya. Yang ketiga, dia dapat melalui titian siratul mustaqim dengan sepantas kilat yang menyambar. Tentang siratul mustaqim, tuan-tuan boleh lihat kuliah-kuliah saya sebelum ini, saya pun ada ceritakan bagaimana keadaan siratul mustaqim. Saya tidak akan ceritakan pada kali ini untuk menyempatkan masa. Tetapi orang yang menunaikan salat tahajud bangun malam ini, dia akan dapat melalui titian siratul mustaqim dengan sepantas kilat yang menjamar. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, tuan-tuan. Yang keempat, dia diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Orang yang dapat kitab catatan amalnya besok di hari akhirat, ya, di sebelah kanan itu dipanggil golongan ashabul yamin, golongan kanan, golongan orang yang menerima suratan amalnya besok di tangan kanan, dipanggil golongan ashabul yamin, tuan-tuan. Subhanallah, ya. Beruntunglah mereka-mereka yang melazimi bangun malam kemudian menunaikan salat tahajud, tuan-tuan. Jadi apalagi yang kita nak tunggu? Allah Subhanahu wa taala telah bagi kita berita gembira, busyra ilallah. Apalagi yang kita nak tunggu? Tunaikan, tuan-tuan. Tunaikan sedaya upaya, bangunlah malam. Kalau tak mampu banyak, cukup 2 rakaat, ya. Bangun sembahyang tahajud malam, berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak hajat, tuan-tuan. Kita banyak permintaan. Kita nak minta dengan siapa? Tentulah dengan Allah SWT. Mintalah pada Allah. Sembahyang tahajud dan buatlah sembahyang-sembahyang lain jika mampu. Sembahyang hajat seumpamanya. Selain daripada sembahyang tahajud, sembahyang hajat tengah malam pun elok, tapi kita akan ceritakan nanti bab tentang salat hajat. Cuma mintalah pada Allah. Kerana di antara doa-doa yang Allah makbulkan ialah doa orang yang berdoa, hamba Allah yang berdoa di tengah malam, di kala manusia yang lain tengah tidur, dimulai mimpi, di kala sunyi sepi, waktu itu memohon ampunlah kepada Allah.
berdoalah kepada Allah, ya, berbicaralah kepada Allah, meminta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita semua termasuk saya tuan-tuan banyak masalah. Masalah-masalah dunia, ya, yang tidak dapat kita setelkan. Kemudian orang yang rajin sembahyang tahajud akan mendapat pertolongan Allah. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan ya, maksudnya pada waktu malam aku diisrakan sampai ke langit Tuhanku. Kata Nabi. Allah telah memberikan wasiat 5 perkara kepadaku, yaitu yang pertama, jangan engkau gantungkan, yakni mengharapkan dengan sepenuh-penuh harapan kepada dunia, kerana sesungguhnya aku tidak mencipta dunia ini untuk engkau. Yang pertama. Yang kedua, jadikan cintamu kepadaku, sebab tempat kembalimu adalah kepadaku. Yang ketiga, bersungguh-sungguhlah engkau mencari syurga. Yang keempat, putuskan harapan dari makhluk, kerana sesungguhnya sedikit pun tidak ada kekuasaan di tangan mereka. Yang kelima, lazimnya mengerjakan solat tahajud, kerana lazimkan mengerjakan solat tahajud, kerana sesungguhnya pertolongan Allah berserta qiyamul lail, yakni solat tahajud di malam hari. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebenarnya banyak lagi kelebihan tentang solat tahajud ini, ya, yang kita tak dapat ceritakan pada kali ini untuk menjimatkan masa. Kemudian dengan bersolat tahajud juga dapat melepaskan diri daripada ikatan belenggu syaitan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya syaitan itu mengikat ubun-ubun seseorang di antara kamu yang sedang tidur dengan 3 ikatan. Yang pertama, apabila ia bangun dan membaca asma Allah, yakni basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka terlepaslah 1 ikatan. Yang kedua, apabila kemudiannya dia mengambil wudhu, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Yang ketiga, dan apabila dia terus pula mengerjakan salat, maka terlepaslah ikatan ketiga. Ini tuan-tuan, ya. Sembahyang tahajud ini dapat, ya, melepaskan 3 ikatan yang dibuat oleh syaitan kepada manusia ini. Hadis yang terakhir kita baca, sebenarnya banyak hadis, ya, untuk dimatkan masa saya baca hadis yang terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna fil lail la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailah, rawahul Muslim. Maksudnya, pernah aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada waktu malam itu ada satu saat yang jika bertepatan permintaan seseorang Islam kepada Allah Ta'ala tentang kebaikan di dunia dan di akhirat, sudah pasti diberi Allah apa yang dimintanya itu. Dan saat yang seperti itu ada pada tiap-tiap malam. Subhanallah. Menurut keterangan yang sahih, saat ijabah itu ada pada sepertiga malam yang akhir. Sebagaimana keterangan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya turun Tuhan ke Tabaraka wa Ta'ala pada tiap-tiap malam ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Berfirman Allah, barang siapa menyeru akan daku, maka aku perkenankan seruannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dia. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis sahih. Jadi tuan-tuan, cukup sekali itu untuk kita terangkan dalil tentang kelebihan sunat tahajud melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita nak ceritakan kaifiat salat sunat tahajud. Ya. Apa dia kaifiat ataupun cara-cara mengerjakan sembahyang sunat tahajud? Yang paling baik, ya, selepas terbangun dari tidur,
ya, maka berdoalah dengan doa berikut. Ya, ini paling baiklah kalau mampu. Kalau tak berdoa pun tak apa. Kalau mampu lagi bagus ya. Bacalah doa ketika bangun ya daripada tidur waktu malam. Berdoalah ketika bangun malam seperti doa ini kalau mampu ya. Kita hafallah ya. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka dzambi wa as'aluka rahmatak. Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya, maksudnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan kepada Engkau. Maha suci Engkau wahai Allah. Segala pujian itu ditujukan semata-mata kepada Engkau sahaja. Aku memohon ampun kepada Engkau akan segala dosaku. Dan aku juga memohonkan rahmat dari Engkau, ya Allah. Tambahkanlah ilmu pengetahuanku. Dan janganlah Engkau palingkan semula hatiku ini setelah diberi petunjuk. Dan kurniakanlah rahmat dari sisi Engkau. Kerana sesungguhnya Engkau maha pemberi rahmat. Selepas kita mengambil wuduk, maka teruslah mendirikan sembahyang tahajud dengan lafaz niatnya seperti usalli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas membaca surah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat, maka bacalah mana-mana surah yang dihafal, yang dikehendaki. Setelah kita menunaikan solat tahajud tuan-tuan, kita berdoalah. Berdoa kepada Allah. Sebenarnya ada doa-doa khas yang panjang dalam solat tahajud. Kita boleh cari dalam kitab-kitab solat tahajud. Kemudian berdoalah kepada Allah SWT. Memintalah sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Apa sahaja hajat dan doa kita, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, termakbul doa kita. Kemudian selepas solat tahajud, kalau boleh tutuplah ia dengan sembahyang sunat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ya. Selebihnya 11 rakaat. Kalau tak mampu banyak, buatlah yang sedikit 1 rakaat. Mudah-mudahan tuan-tuan, ya, tazkirah kita tentang solat tahajud ini mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada saya dan juga pada tuan-tuan. Marilah kita beramal ya dengan apa yang telah kita dengar.